you can control. Worry-free. Your safety, our responsibility. Penjenamaan ini adalah maklumat berkenaan dengan kualiti, keluaran sesuatu barangan ataupun menggunakan simbol tertentu. Ini simbol lah. Simbol ni ada banyak jenis. Sama ada ditulis simbol penuh, Milo, ataupun simbol yang pendek-pendek. Contoh boleh rujuk pada buku teks muka surat 135, penjenamaan. KTM, Kereta Api Tanah Melayu, KTM, POS, dia tulis POS ya, itu POS Malaysia. Jadi sama ada menggunakan lambang, reka bentuk ataupun kombinasi bagi menjadikan simbol yang berbeza daripada produk lain. Logo. Kamu tengoklah, kamu beli buku kuning saya kan? Kamu tengok logo saya apa dia? Primitech. Itu logo saya, penjenamaan saya. Okey, kita pergi kepada kesetiaan. Kesetiaan pengguna terhadap sesuatu barangan tertentu untuk terus kekal. Kerana credibility, kualiti, reka bentuk, mesra pengguna dan harga berpatutan. Belilah buku apa? Practice Comprehensive. Kita tulis Colgate lah. Sebab saya ulang balik yang tadi. Supaya kamu faham bila kamu tengok video ni. Jadi kalau kamu tengok buku, pasal apa? Buku dia sebut penjenamaan produk, dia tulis KTM. Rupanya penjenamaan ni, boleh tulis Milo. Kalau tak mau tulis Milo, awal-awal Milo tulis apa? ML. Contoh dia macam tu. Tapi Milo dia tulis Colgate pun dia tak pakai logo, dia pakai Colgate ayat penuh. Simbol ke ayat penuh? Dia menggunakan simbol ke ayat penuh? Sama ada menggunakan nama, lambang, reka bentuk. Ni reka bentuk. Ni reka bentuk Milo. Ni reka bentuk Colgate. Okey? Boleh diingat reka bentuk produk yang menguasai pasaran kerana produk yang mempunyai identiti yang boleh diingat oleh pengguna seperti fungsi, warna dan bentuk fizikal. Dikenali, reka bentuk produk dapat menguasai pasaran kerana telah dikenali oleh pengguna. Kerana kepuasihatian pengguna sama ada cita rasa yang memberi kepuasan kepada pengguna. Lazat sehingga menjilat jari. Kerana tu ya kita beli KFC. Dan boleh kepercayaan kepada pengguna. Jenama yang mempunyai ciri-ciri yang terbaik dari segi kualiti, fungsi, jenama, jaminan, keselamatan dan reka bentuk produk. Panasonic. Ramai orang pakai jenama Panasonic. Saya pun pakai jenama Panasonic. Sebab apa Panasonic? Sebab brand yang boleh dipercayai. Pengeluar yang mengeluarkan satu hasil yang boleh dipercayai. Panasonic. Kipas Panasonic. Kita tak belilah kereta Panasonic. Sebab Panasonic hanya buat peralatan elektrik. Kita tak belilah ubat gigi Panasonic. Kita tak belilah mi ramin Panasonic. Sebab Panasonic hanya untuk produk peralatan elektrik. Kalau kamu nak letak produk makanan, nak buat apa? Kamu ubah yang ni, bubuh di sini. Kalau kamu kata boleh kepercayaan kepada jenama, apa dia KFC, kamu letak sini. Saya letak pelbagai. Milo ada, Colgate ada, mi ada, ayam ada, peralatan elektrik ada. Jadi semua ada. Sebenarnya guna semua Milo pun boleh. Ni pun boleh Milo, ni boleh Milo, ni boleh Milo, ni boleh Milo, ni boleh Milo. Ni tak tulis Milo, dia tulis Nestle. Sebab jenama Nestle. Dikenali Milo. Boleh ingat Milo. Kesetiaan Milo. Itu contoh dah. Samalah kamu nak letak Colgate, tapi dalam buku dia letak di sini beras. Beras jasmin, beras nu, beras ni. Boleh diingat dia berberi gigi. Kesetiaan Vitagen. Jadi saya boleh ubah-ubah. Kamu nak beli apa? Penjenamaan. Nak beli roti. Roti jenis apa? Gardenia. Oh, jenama Gardenia. Kesetiaan sebab Gardenia lembut. Boleh diingat sebab senang sebut. Gardenia. Gardenia. Sebab apa jam? Sebab apa jalan jam? Kemarin jalan jam daripada Baling ke Kuala Lumpur sebab terlupa bawa roti Gardenia. Kalau bawa roti Gardenia, jalan pun tak jam. Okey, dikenali apa dia? Dikenali Gardenia klasik, Gardenia jumbo. Boleh dipercayai Gardenia. Sebab dia kena Gardenia. Okay, dia tak ada lah macam dalam buku tu kamu duk tengok beras macam nama ada KTM, ada Jasmine, ada Lexus, ada Mark City, ada Tabung Haji. Jadi kita sambung minggu depan pengukuhan penjenamaan sesuatu produk. Sebab saya nak cerita perihal produk yang saya buat. Yang belum keluar lagi dalam pasaran di dunia. Tapi saya nak menterjemahkan kepada kamu
apa yang dimasukkan rakam pengfungsian teknologi dan produk. Lagi satu rakan strategik perniagaan. So in order to shoot the flagpole, the rail, I had to convert my camera. You see, I put in a telezoom lens converter right in front so that I can take picture of this. Hi everyone, I'm at the Merdeka Square. So this is the Merdeka flag tower. You can see it's huge, right? So it's one of the tallest towers in Asia for some time, and then it was overtaken by others, but it still remains very tall, and which has a very large flag. And that flag, they need to change it every month, and it needs 3 people to change it. So what's so special about this flagpole is it's got a special mechanism up there, right on the top, right? That is designed specially for this very large flag. Okay, so it's so big, the flag, that it will tangle if it's got not a special mechanism on top. That mechanism is a special design. It's not used by other people before this. So it was the first Malaysia that did this. This is a special rail design. Okay, so they made a special rail over it, and it's like a curtain rail that will keep on rotating whichever the wind direction goes. So it will not tangle. You have never seen the Malaysian flag, our Jago Gemilang, ever get tangled on top there when it's hanging up there, even in any of the wind. And the flag is specially designed. It's got small perforation holes in the flag. When the wind is strong, it will not be too strong and rip it off the flagpole. So it will allow the air to go through while floating and showing the whole flag in good shape. So it's a very special flag, and it's a very special flagpole. Every Malaysian should be proud of this. This is a design achievement, engineering achievement by us Malaysians. It's designed by my dad and built by my dad. That's why I'm so proud. Every Merdeka, when I look at the flagpole, it makes me happy at the same time, because after this project, he's no longer with us. So we lost a great man, and every Merdeka, I miss him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam merdeka. Baik, jadi alhamdulillah kali ini kita akan sambungkan berkenaan dengan bab 3 bagi subjek tingkatan 3, iaitu reka bentuk dalam pemasaran. Baik, ini adalah siri yang kedua yang kita akan perkenalkan kepada kamu. Kita dah pergi kepada bahagian C yang kita akan bincangkan. A kita dah bincang dah berkenaan dengan keperluan dan kehendak pengguna. B adalah saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Kita berhenti berkenaan dengan pengenalan diri produk, iaitu penjenamaan, kesetiaan, boleh diingat, dikenali, kepercayaan kepada jenama. Jadi perkara itu yang telah kita bincangkan. Yang ini adalah berkaitan dengan pemasaran produk, di mana yang saya maklumkan kepada kamu apa yang kita hasilkan berkenaan dengan subjek RBT, iaitu reka bentuk dan teknologi. Kamu hendak menghasilkan produk, lepas tu kita akan memasarkan produk. Bila kita nak pasarkan produk, maka bagaimana kita nak umumkan kepada pelanggan, iaitu setiap produk. Jadi kita kena belajar berkenaan dengan yang dikatakan reka bentuk dalam pemasaran. Jadi seolah-olah apa yang kita pelajari di sini, awak adalah sebagai pengeluar ataupun sebagai usahawan. Bagaimana kita nak iklankan supaya produk kita dapat dijual kepada pelanggan-pelanggan dengan menggunakan periklanan. Jadi kita nak bincangkan. Jadi sebelum tu kita akan bincangkan berkenaan dengan yang dikatakan peranan reka bentuk pemasaran. Yang ketiga iaitu pengukuhan penjenamaan sesuatu produk. Jadi apa yang dimaksudkan pengukuhan penjenamaan sesuatu produk, iaitu untuk meningkatkan kualiti produk. Jadi apa yang kita bincangkan dua perkara, iaitu produk dengan perkhidmatan. Sebab dalam penghasilan reka bentuk ini, produk adalah bahan yang kita akan gunakan. Contoh apa yang kita pelajari dalam 9 aplikasi teknologi. Jadi yang kedua adalah perkhidmatan. Perkhidmatan ni reka bentuk periklanan, reka bentuk selain daripada menghasilkan produk. Contoh macam Food Panda tu, dia adalah satu syarikat
dia tak mengeluarkan produk, tapi dia memberi perkhidmatan. Sama juga Pos Malaysia, dia tidak mengeluarkan produk, tapi dia memberi perkhidmatan. Lagi MEAS, Malaysia Airline System, juga dia memberi perkhidmatan kepada kita. Jadi di sini kita boleh nyatakan dua perkara, iaitu untuk meningkatkan kualiti produk, perkhidmatan dan keuntungan adalah dengan melibatkan kegiatan rakan strategik. Jadi bagaimana kita nak promote barangan kita supaya kita mendapat keuntungan yang paling maksimum, kita mestilah gabung melibatkan rakan strategik. Rakan strategik ni adalah gabungan daripada pengeluar produk dan perkhidmatan yang berbeza, memberi kesan kepada pengukuhan jenama dan mengurangkan kos. Jadi bila kita share, kita panggil usaha sama dengan syarikat-syarikat lain, produknya telah kukuh dan dapat pasaran yang terbaik. Jadi di sini apabila kita usaha sama, ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil JV, joint venture. Jadi bila kita joint venture dengan dia, maka kita dapat mengurangkan kos. Contoh apa yang kita pelajari dalam menghasilkan produk, iaitu kereta. Jadi kalau kita tengok kereta Proton adalah kereta gabungan Malaysia dengan Jepun. Jadi di sini terdapat dua jenis pengukuhan penjendamaan melalui rakan strategik. Yang pertama kita katakan rakan perkongsian teknologi dan produk. Jadi macam kita kata tadi, dalam buku dia menyatakan Proton, kereta Proton. Jadi apa yang saya nak bincang dengan kamu lebih kurang macam tu juga. Jadi apa yang kita nak katakan yang boleh kita fahamkan rakan perkongsian teknologi. Jadi Jepun ni, syarikat Mitsubishi sekarang ni dia join dengan, sekarang ni lepas tu dia join dengan Renault. Sekarang last kali dia join dengan negara China yang kita buat apa ni Proton apa 70. Proton apa? Proton 70, 50 tu? Dia panggil apa? X70. X70. Jadi menunjukkan kamu sekarang ni memang mengikuti sebab kamu faham. Kamu boleh sebut. Okey. Jadi rangkaian perkongsian teknologi ini ataupun dan produk bermaksud gabungan teknologi dan produk daripada pengeluar yang berlainan digabungkan untuk menghasilkan satu reka bentuk baru ataupun produk baru. Kita ambil enjin, contoh ada enjin. Yang lain, perkara-perkara lain yang terdapat dalam kereta tu, gabungan yang dikatakan Proton ataupun yang dikatakan Pro 2 tu, sebahagian daripada komponen-komponen lain memang make in Malaysia. Tapi enjin kita ambil daripada teknologi. Sebab tu kita katakan perkongsian yang dikatakan teknologi, di mana dapat mengukuhkan jenama bagi mengurangkan kos. Jadi gabungan teknologi ini dapat menguntungkan kedua pihak. Yang pertama, partner kita yang dikatakan usaha sama tadi, yang kita joint venture. Jadi kamu fahamlah takat tu. Jadi kalau kita tengok di sini kereta, contoh kita pun ambil kereta lah. Paling mudah. Sebab ni kalau kita tengok kereta Toyota Avanza daripada Jepun. Indonesia pun dia ambil juga teknologi daripada Avanza ataupun Toyota. Tapi dia buat jenama lain. Kita buat jenama apa? Kita buat Arus. Iaitu Pro 2. Kalau kita tengok dua gambar ni, itu digunakan gabungan teknologi. Kita ubah sport rim. Kita ubah dia punya design sedikit. Mungkin yang ni design ni sama. Tapi dia punya grill dia tak sama. Lampu dia tak sama. Sini lampu dia lain sikit. Yang lain-lain tu kita gunakan teknologi Toyota, dipanggil Arus, ataupun kita guna Daihatsu. Jadi inilah dikatakan gabungan penjendamaan yang dikatakan rakan perkongsian teknologi dan produk. Jadi tanpa kepakaran Toyota maka tak ada lah kereta Malaysia. Cuma pemasangan kita di Malaysia, kita tak boleh nak buat keseluruhan komponen kereta sebab kita tidak ada pasaran dunia. Jadi kalau kita nak buat sebiji kereta ni, kereta nama Malaysia, made in Malaysia, tanpa ada rakan perkongsian teknologi, maka kita nak kena cari pemasaran. Macam mana kita nak memasarkan kereta kita, kereta Malaysia satu dunia. Lepas itu ada persaingan yang kita akan bincang nanti. Persaingan daripada mana? Persaingan daripada harga. Dengan kejatuhan nilai ringgit, kemungkinan kita tak dapat untuk nak buat keseluruhan sebiji kereta ni. Kita kena joint venture usaha sama. Kalau kita buat sebiji, keadaan ekonomi kita ni, Malaysia ni tak kukuh, kita tak boleh pasar ke negara lain. Contoh kereta sebiji ni, saya nak bagi tahu semasa saya berada di Jepun dulu pada tahun 1999.
96. Masa tu kita buat Wira. Wira dijual di Malaysia dengan harga 36,000 Malaysia ringgit. Tetapi harga di Jepun, saya duduk di sana dulu, harga dia lebih kurang 20,000. Kalau kamu tengok kereta Proton Saga, saya nak bagi kamu memikir perkembangan idea kepada kamu. Kereta Proton masa baru keluar dulu, kita tolak kepada UK dengan harga 6,000 saja. Sedangkan ketika itu harga pasaran di Malaysia adalah 18,000. Beza 18,000, kita ekspor kepada UK 7,000 saja. Seperti mana yang kita kata pertukaran maklumat berkenaan dengan pemasaran melalui yang kita bincang dulu, Philip Koppler, dia nak pertukaran macam ni lah. Kita guna idea pemasaran menggunakan Philip Koppler. Jadi Philip Koppler ni dia buat dalam sistem barter. Sistem barter ni adalah pertukaran barang. Okay, Jadi kalau kamu tak jelas apa yang saya maksudkan, kamu boleh tanyalah, sebab benda yang saya cakap ni adalah satu benda yang paling baru bagi kamu. Sebab kamu bukan dalam bidang pakar ekonomi, okay? Dan juga dalam bidang pemasaran. Cuma kita nak dapat ilmu serba sedikit supaya apa tujuan matlamat dalam reka bentuk yang dikatakan reka bentuk dalam pemasaran. Okay, kita tengok perkara yang kedua, rakan strategik perniagaan. Rakan strategik perniagaan ni, orang Malaysia dia akan cari partner, rakan yang mempunyai ekonomi yang kukuh supaya kita dapat menghasilkan satu produk yang dikatakan produk made in Malaysia. Jadi saya nak terang dulu, nanti kita akan bincangkan. Jadi rakan strategik dengan rakan teknologi, rakan strategik teknologi dan produk, dan yang kedua adalah rakan strategik perniagaan. Perbezaannya, yang dikatakan rakan strategik teknologi dan produk adalah rakan daripada luar negara yang telah menghasilkan satu produk yang sama, cuma kita ubah jenama saja. Daripada Mitsubishi kita ubah kepada Proton, daripada Toyota Avanza kita tukar kepada Perodua Arus, macam tu. Jadi yang dikatakan rakan strategik perniagaan, di mana penjenamaan boleh diperkukuhkan dengan mengadakan rakan strategik perniagaan, iaitu mewujudkan kerjasama dengan rakan niaga strategik yang berdaya maju, berpengalaman dan menguntungkan kedua pihak. Jadi kita nak cari partner yang ada modal yang tinggi supaya saya boleh joint venture dengan dia. Kita tak joint venture dengan negara-negara lain lah. Jadi kalau kita tengok KTM buat kereta api laju. Jadi yang menghasilkan kereta api laju ni, body dia, design dia adalah orang tempatan, orang Malaysia. Kita gabung dengan syarikat yang boleh berdaya maju dan juga yang ada modal tinggi. Saya nak tunjukkan bagaimana cara yang dikatakan rakan strategik perniagaan. Ni saya ni saya dengan rakan saya. Saya akan menghasilkan satu komponen di mana komponen itu tidak ada lagi dalam pasaran di dunia. Ni contoh. Saya dengan satu syarikat yang dikenali sebagai MMI. Maksud dia usaha sama dengan Metric Integrity Sdn Bhd. Saya tak ada modal, tapi saya ada idea. Bila saya tak ada modal, saya tak ada idea, saya serahkan kepada rakan yang ni. Yang ni adalah IR Mahdi. Jadi dia vendor dengan Petronas. Saya join dengan dia dan saya dah buat perjanjian dengan dia. Saya nak keluarkan satu produk yang digunakan dalam kereta. Ni produk saya. Jadi apabila saya join, dia akan guna idea saya, tapi komponen yang ni dia akan reka sendiri supaya ia lebih murah. Ni kita katakan rakan strategik perniagaan. Jadi bila kita sebut rakan strategik perniagaan, saya nak bagi tahu contoh macam saya lah. Saya dah bincang dengan kamu, saya seorang usahawan. Kerja saya memikirkan untuk menghasilkan produk. Jadi apabila produk saya ni saya nak buat, saya nak pasarkan, saya tak ada modal. Maka saya kena cari orang yang syarikat yang paling kukuh dan pengalaman dalam bidang perniagaan, dalam bidang elektronik lah ni di sini. Ni komponen elektronik. Jadi apabila saya menghasilkan, saya boleh kenalkan diri saya. Jadi saya tak ambil lah contoh-contoh dalam buku. Jadi supaya kamu dapat contoh dia KTM, Kereta Api Tanah Melayu. Dan seterusnya, kalau kita tengok rakan strategik perniagaan.
Jadi tahun depan ni saya nak terangkan perkara yang paling baru pada kamu. German Malaysia Institute dengan student dia, pelajar-pelajar dia akan mengeluarkan projek motosikal yang jenama AM2. Dia akan dilancarkan kerjasama bila kita sebut German Malaysia Institute, iaitu kerjasama MARA, AMI, dia akan buat motor kapcai, skuter dan sebagainya. Ini dikatakan rakan strategik perniagaan. Siapa dia yang reka? Siapa yang design? Student daripada German Malaysia Institute. Datuk Seri Mahathir Khalid telah melancarkan, mengumumkan pelancaran di mana ini adalah produk yang dikatakan rakan strategik perniagaan. Yang pakar dia adalah pelajar-pelajar GMI. Jadi kalau kita tengok di sini, Malaysia bakal memiliki satu lagi jenama motosikal selain daripada Modernas, syarikat Modernas, menerusi projek AM2 yang juga dihasilkan kerjasama Majlis Amanah Rakyat MARA dan AFY Mobility Industry Sdn Bhd dengan kerjasama pelajar German Malaysia Institute ataupun GNI. Jadi nanti kalau kamu minat dalam bidang motor, minat dalam bidang otomotif, bolehlah kamu masuk ke GMI selepas peperiksaan SPM. Okey nah? Ini kejayaan. Mungkin kamu lagi 3 tahun nak masuk di GMI, maksudnya selepas SPM, masa tu kamu bolehlah menghasilkan desain-desain motor. Itu adalah sebuah ringkas supaya kamu boleh faham yang dikatakan rakan strategik perniagaan. Jadi di sini produk sulung projek M2 yang menggunakan enjin yang dibangunkan oleh GMI, anak-anak tempatan sepenuhnya itu dikatakan akan memasuki pasaran pada suku ketiga tahun hadapan. Okey, 3.1.3 mengenal pasti kaedah reka bentuk periklanan. Ni kita nak buat periklanan. Minggu depan kita nak buat iklan. Iklan periklanan untuk produk yang kamu akan bincang dengan cikgu kamu nanti. Jadi sebelum tu kita dapatkan satu ilmu apa yang dikatakan periklanan. Supaya kamu faham dengan jelas. Periklanan adalah bagi memasarkan produk kepada pengguna. Semua orang faham. Yang dikatakan kaedah reka bentuk periklanan bagi memasarkan produk kepada pengguna. Ataupun promosi perlu dilakukan bagi menyaing produk-produk yang sedia ada di pasaran. Jadi macam kita kata tadi lah, dia akan ada persaingan dengan Modernas. Kalau dengan kereta tak ada masalah, banyak dah persaingan. Jadi kita nak tengok bagaimana teknologi yang terdapat dalam kereta dan juga reka bentuk yang canggih. Jadi kita ada pelbagai-bagai jenama kereta. Sama ada kereta Malaysia ataupun kereta luar negara. Sekarang ni kalau kita tengok motor pula, motor Malaysia ni daripada Modernas dengan M2. Jadi dia akan ada satu persaingan. Okey, persaingan dalam perniagaan. Yang pertama kalau kita tengok sini pembeli. Persaingan dalam pembeli ni kita. Kalau pembeli tak ada masalah. Apa dia yang pembeli nak pilih? Dia nak pilih teknologi. Dia nak pilih harga paling murah. Dia nak pilih teknologi yang tinggi. Dia nak pilih paling cantik sama ada reka bentuk. Yang penting kita nak tengok teknologi dan harga. Jika harga itu murah, maka persaingan ni adalah pada pengeluar. Persaingan ni pengeluar. Jadi lagi banyak orang yang menghasilkan produk yang sama, memberi maksud yang sama, memberi fungsi yang sama, maka kita dapat kurang daripada harga. Sebab tu kalau kita tengok syarikat-syarikat ni berlawanan harga. Sama ada kalau kita tengok ni Eco. Kedai Eco dengan kedai DIY. Jadi kita sebab apa kita pergi ke kedai Eco? Sebab Eco tu murah. Ini yang dikatakan persaingan dalam perniagaan. Jadi teknik persaingan ni pihak pengeluar bagaimana dia nak mengatasi dia. Jadi kalau kita tengok di sini, pembeli. Jadi pembeli itu untunglah sebab pelanggan ni kita. Kita nak mau barang yang berkualiti dengan harga murah. Apa yang boleh bagi harga murah, kita akan beli. Ya. Sebab tu bagi saya pemilihan, memang saya cukup teliti dari segi harga. Kalau saya nak beli barang-barang dapur, dia ada banyak seperti mana yang saya bincangkan dengan kamu. Speed 99, Mat. Lepas tu kita ada Maidin, kita ada EcoSafe, kita ada Lotus, Giant. Jadi kita nak kena prihatin lah. Kita akan cari barang berkualiti dengan harga yang murah. Itu adalah persaingan daripada pengeluar. Perkara yang kedua adalah pembekal. Jadi pembekal pula ada masalah juga. Iaitu pembekal bahan mentah, kos akan dikenakan. Jadi kalau pembekal, persaingan dari segi harga.
Jadi pembekal juga mentah kat dia yang paling murah. Jadi kalau AM boleh buat sebahagian daripada komponen-komponen bentuk body motor, maka kemungkinan sekarang ni Modernas jual motor dengan harga paling kurang RM5,000. Jika AM boleh jual dalam RM1,500 motor Kapcai, ramai orang akan beli. Saya pun nak beli. Sekarang saya tak beli motor sebab motor mahal. Paling mahal berpuluh-puluh ribu. Paling murah RM5,000. Bagi saya mahal lah. Ini persaingan. Baik, persaingan yang kedua adalah alternatif. Beberapa persaingan ekonomi global yang membimbangkan kepada syarikat pengeluar. Yang ni syarikat pengeluar yang warna biru ni. Yang pertama dari segi pembeli. Yang kedua dari segi pembekal. Pembekal kepada syarikat pengeluar. Yang ketiga adalah barangan alternatif. Iaitu barang yang memberi persaingan kepada barang asal. Maksud dia Modernas akan lawan dengan EMS2. Maksud dia macam tu persaingan. Jadi barangan yang memberi persaingan kepada barangan asal, yang asal dia adalah Modernas. Buat saja nanti, maka kita tak pirah beli motor Modernas. Dan yang keempat adalah firma baru. Firma baru ni, syarikat baru ni, contoh dia yang kita kata tadi, kita ambil dua saja, iaitu Modernas dengan EMS2. EMS2 ni tak keluar lagi, tapi kita boleh bercakap dulu. Jadi firma baru ni yang mempunyai model kukuh dan teknologi yang paling canggih. Dia nak buat motor yang lebih baik daripada Modernas. Harga lebih baik daripada Modernas. Maka dia akan berlakunya persaingan dalam perniagaan. Boleh kot? Boleh faham kot? Okay, nah. Baik, seterusnya agensi kerajaan. Okay, kita tengok apa kata agensi kerajaan. Jadi kerajaan pula melaksanakan undang-undang, iaitu cukai Jabatan Hasil Dalam Negeri kepada syarikat dan kerana birokrasi, iaitu pengurusan ataupun peraturan. Birokrasi ni peraturan. Jadi kerajaan ni pun main peranan juga, persaingan akan usahakan kepada syarikat-syarikat pengeluar ni. Syarikat-syarikat pengeluar sebab undang-undang. Sebab tu kita ada undang-undang. Kita melaksanakan undang-undang yang boleh mengetatkan syarat-syarat. Okey, nah. Ni agensi. Jadi semua ni mempengaruhi kepada harga, persaingan. Okey, dan yang terakhir sekali persaingan secara langsung. Iaitu pengeluar yang mengeluarkan produk yang sama. Jadi motor ada dua jenis. Dulu Modernas kaya sebab tak ada persaingan. Dia ada persaingan daripada motor-motor di import. Jadi orang jangan beli motor import. Tapi ada orang dia nak beli juga motor import sebab dia anggap motor import ni lebih baik daripada barangan Malaysia. Kita ada buat baju made in Malaysia, tapi kita nak beli juga baju diimport daripada luar negara sebab dia tu duit banyak. Bila kita tu duit banyak, duit telah menguasai, seperti mana yang kita faham, money is king. Money is king. King is money kan, money is king. Jadi kalau orang ada duit, dia tak belilah barang produk Malaysia, dia akan beli barang-barang luar negara. Ini yang dikatakan persaingan. Walaupun yang ni tak ada dalam buku, jadi saya cuma nak bagi kamu faham persaingan-persaingan dalam perniagaan macam ni lah. Kita nak pergi kepada tajuk seterusnya. Tajuk ni pun saya tak buat turun satu persatu. Tak apalah. Jadi promosi penting untuk memperkenalkan sesuatu produk pada pengguna. Saya nak jual barang, saya nak kena buat promosi. Macam mana saya nak buat promosi supaya kamu boleh menghayati, terus nak beli. Saya baru beli kereta Myvi. Macam mana saya boleh terpengaruh dengan Myvi? Dia adalah satu-satu promosi yang terdapat dalam kenderaan tersebut. Dulu saya adalah pengguna Tegar berkenaan dengan Proton. Tahun ni saya tukar dah, saya tak marah dengan Proton. Saya tukar kepada Pro 2. Jadi yang boleh mengubah saya pergi kepada Pro 2, ini disebabkan promosi. Nanti kita bincang satu persatu. Ini tujuan promosi. Sebab apa kita perlu ada promosi? Kamu kalau berniaga tak ada promosi, orang tak tahu, kamu angkat bungkus lah. Maksudnya orang tak akan beli barangan kamu sebab orang tak tahu. Kalau kamu nak beli KFC, kamu tengok macam mana KFC buat promosi dalam TV. Dia rasa tak laku, dia buat ayam KFC Thailand. Dia tak laku pula, dia tukar pula ayam resepi pedas. Inilah dikatakan promosi. Tujuan promosi yang pertama meningkatkan kesedaran pelanggan terhadap suatu produk ataupun perkhidmatan. Jadi kita sebut produk dan perkhidmatan. Sebab dalam tajuk ini saya akan fahamkan kepada kamu apa itu produk, apa itu perkhidmatan. Ada produk, kita nanti perkhidmatan kamu tak tahu pula. Jadi tadi dah saya bagi tahu dah dua jenis perkhidmatan. Yang pertama, Pos Malaysia. Itu adalah memberi perkhidmatan kepada pengguna.
Food Panda. Food Panda ni pun juga memberi perkhidmatan. Dia bukan memberi produk kepada kamu. Dia ambil produk daripada orang, bawa pergi daripada kedai itu kepada rumah kamu. Itu dinamakan sebagai perkhidmatan. Okey, jelas. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya saya lah. Apa itu produk perkhidmatan? Kamu nak pergi gunting rambut. Kamu pergi kedai gunting rambut. Dia desain rambut kita sampai cantik. Itu dinamakan reka bentuk. Jadi dia buat produk nak? Dah. Dia memberi perkhidmatan. Dia desainkan rambut kita. Daripada rambut putih jadi rambut macam color emas. Color hijau. Sekarang ni jangan terkejut. Orang pakai bibir merah ni. Dulu dia panggil bibir merah lah ni. Bibir hijau pun ada. Bibir hitam pun ada. Sebab kemungkinan itulah cara yang dikatakan trend semasa dalam kehidupan manusia. Okay, yang kedua, menarik pelanggan untuk membeli sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Jadi kamu boleh faham. Jadi itu tujuan promosi. Yang tiga, mempengaruhi pelanggan secara komunikasi bagi memiliki sesuatu produk baru ataupun perkhidmatan. Ini promosi lah. Saya ni kali yang ke berapa saya pakai kereta? Kali yang mula-mula saya pakai Nissan. Promosi lah, kerana promosi. Lepas pakai Nissan, saya pakai Nissan 2 biji. Lepas tu saya tukar pergi kepada Proton. Lepas Proton saya tukar kepada Toyota. Lepas Toyota saya tukar kepada Mercedes. Lepas Mercedes saya tukar pada Perodua. Itu maksudnya dia dapat mempengaruhi pemikiran saya supaya saya sentiasa membeli satu produk baru. Jadi periklanan merupakan salah satu daripada promosi untuk memasarkan produk kepada pengguna. Ini kita akan belajar tentang iklan pula. Bagaimana kita nak iklan? Saya nak iklan buku, Practice Comprehensive. Macam mana saya nak buat? Itu yang kita nak kena belajar. Saya pun kena belajar juga macam mana saya nak iklan. Saya nak buat produk dengan Integrity Sinar Berhad. Jadi Integrity ni akan buat promosi, periklanan untuk memasarkan produk yang saya hasilkan. Jadi yang kedua adalah periklanan bermaksud sebarang bentuk persembahan ataupun komunikasi berbayar. Maksudnya kena bayar duit lah. Bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran. Kita nak jual barang. Sebab tu kalau saya tengok di Baling ni, kedai perabot. Saya tanya kat kedai perabot, sebab apa encik tak jual perabot yang harga RM40,000, RM50,000, RM100,000 set? Dia jawab senang, dia kata kat saya. Dia kata kat saya, golongan sasaran dia adalah kepada penoreh-penoreh getah. Jadi di Baling ni adalah bukan orang kaya, orang dalam sederhana. Maka dia jual lah perabot-perabot set dalam harga RM2,000, RM3,000. Barulah dia boleh laku. Tapi kalau dia jual RM40,000, RM10,000, orang tak akan beli. Sebab kemampuan orang. Sebab tu kita kata sama ada kehendak ataupun keperluan. Kehendak dan keperluan. Okay, saya dah bincang dengan kamu minggu lepas. Seterusnya, iaitu periklanan tadi. Tujuan dia nak mempersembahkan ataupun nak bagi tahu kepada seseorang supaya seseorang itu akan membeli barangnya. Jadi tujuan periklanan untuk mempromosikan ataupun memperkenalkan dan juga meningkatkan ataupun melariskan jualan sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Saya ingat tajuk ni kamu faham. Sebab tu kalau kita tengok TV, kadang-kadang kita benci pada iklan. Sebab apa kita benci pada iklan? Tengah-tengah duduk seronok tengok gambar tu, tiba-tiba dia berhenti bubuk iklan. Iklan ni setiap kali dia keluar dalam TV, dia kena bayar. Berapa dia kena bayar? Sebab tu iklan tak lebih daripada 30 second. Nanti kamu tengok iklan, kamu set jam. Adakah iklan itu lebih daripada 30 saat? Dia tak boleh lebih pada 30 saat. Sebab kos yang terlalu tinggi. Jadi kos lebih kurang satu iklan adalah RM5,000. Siapa yang bayar? Bukan syarikat. Kalau saya nak iklan, saya tak akan keluar duit saya. Yang bayar adalah kamu, iaitu pengguna. Sebab tu dia dah masuk dah harga. Sepatutnya produk ni harga murah. Tapi oleh kerana dia buat banyak kali iklan, kamu tengok kalau Milo. Berapa kali dia buat iklan dalam TV? Kali iklan RM5,000. Kalau 10 kali RM50,000. Untuk sehari. Iklan yang paling murah pukul 3 pagi. Sebab tu kamu tengok TV pukul 3 pagi tak ada siapa pun buat iklan. Tak ada siapa pengeluar nak bubuk iklan pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Sebab tak ada orang nak tengok. Yang paling ramai orang tengok pada pukul 8 hingga pukul 9.
Sekarang kalau kamu buka ni, sekarang pukul berapa? Pukul 6. Dah mula dah. Iklan gambar kartun. Bila ada gambar kartun, dia iklan lah makanan-makanan bagi pelajar-pelajar ataupun budak-budak. Khasnya pelajar-pelajar ataupun budak-budak tadika yang baru nak masuk sekolah. Ni tujuan iklan. Sebab saya nak bagi kamu betul-betul faham. Jadi tak perlulah kamu nak faham apa yang kamu belajar di sekolah. Sebab di sini saya nak bagi berbagai jenis contoh-contoh pada kamu. Okey, kita tengok kaedah reka bentuk iklan. Yang pertama, reka bentuk periklanan adalah karya dalam bentuk audio dan visual yang dicipta serta disusun untuk digunakan dalam iklan dengan tujuan untuk memasarkan produk. Okey, jelas semua. Saya tak payah nak bagi penerangan dah. Bila kita tengok iklan McD dalam TV, kita dah faham. Kita tengok iklan Milo, kita dah faham. Kita tengok iklan Nescafe, kita dah faham. Kita tengok iklan apa lagi? Iklan bedak, iklan macam-macam lah. Kita dah faham. Jadi ini adalah contoh iklan. Dengan menu sahur berhasiat, barulah anak bertenaga. Seperti Koko Crunch. Jangan lupa buat daripada pikiran penuh. Jangan lupa susu. Dia kau makan susu dengan Koko Crunch. Perlukan lebih dari shampoo biasa. Gunakan shampoo Sunsilk Collagen Filler baharu. Gelusina The Collagen. Kalau kamu ada jam, kamu boleh kira. Setiap iklan adalah 30 second saja, 30 saat. Shampoo dan terapi Sunsilk Collagen. Cubalah. Saya pun pakai Sunsilk juga. Sebab saya tengok iklan Sunsilk, saya pun pakai Sunsilk. Cara ini tidak dapat membersih dengan efektif. Gunalah pembersih Fazil. Ia membersih tanpa mencalar dan menanggalkan kotoran dan plak dengan efektif. Fazil untuk gigi palsu yang lebih bersih dan segar. Suka berekreasi tetapi risau kulit rosak? Vaseline Beauty Extra Brightening yang diperbaharui dengan teknologi Glutathione dan Vaseline Jelly untuk kulit yang lebih cerah dalam 7 hari. Anak saya, kalau suruh makan sayur, memang payah. Dengan mi Maggi kari kegemaran dia, potong sayurnya kecil-kecil, tambah tulis biji. Bolehlah sedap, licin. Saja seimbangkan ke saya. Itulah Maggi. Tolong bagi Cadbury satu. Okey, kita tengok sampai ni last. Lepas tu saya nak sambung. Ini adalah iklan bentuk audio. Kamu dah pernah tengok iklan-iklan yang diletakkan dalam TV ya. Ini adalah yang dikatakan reka bentuk periklanan ataupun yang dikatakan karya dalam bentuk audio. Yang dicipta telah disusun untuk digunakan dalam iklan bagi tujuan untuk memasarkan produk. Bukan takat memasarkan produk, dia mempengaruhi kita supaya beli. Salah satu daripada mempengaruhi kita, shampoo tadilah. Saya pakai jenama Sunsilk. Lagi apa? Koko Crunch. Lagi apa? Milo. Jadi berjaya tak dia? Berjaya lah. Yang kedua, iklan yang berkesan di mana pengeluar perlu mengetahui kaedah reka bentuk periklanan yang terbaik untuk memasarkan sesuatu produk. Okey, jelas. Yang ketiga, kaedah reka bentuk periklanan adalah cara maklumat sesuatu produk disampaikan oleh pengeluar kepada pengguna. Jadi apa yang kita cakap sekarang ni semua berkenaan dengan pengeluar pengguna. Pengeluar pengguna. Tak ada benda lain lah. Cuma kita nak buat macam mana. Jadi kamu nanti nak buat iklan produk kamu tu, kamu boleh tengok di sini lah. Apa yang kita belajar sekarang ni. Tujuan dia kamu nak buat iklan. Apakah iklan yang paling sesuai? Lepas kita habiskan tajuk ni, barulah kamu nak pilih. Kamu nak buat iklan dalam bentuk audio. Buatlah. Boleh. Kamu kena buat macam ni lah. Macam Hak TV tunjuk. Itu adalah iklan dalam bentuk audio. Jika tak mampu, kita nak buat iklan dalam bentuk apa? Ini kita nak bincangkan. Yang kedua adalah dalam bentuk visual. Jadi kita tengok di sini. Dalam bentuk visual ni adalah menyampaikan fakta. Yang ni krim. Beauty Magic Cream. Jadi dia menerangkan kebaikan. Bila pakai yang ni muka jadi putih. Dulu muka tak putih, sekarang jadi putih. Dulu ada jerawat, sekarang tak ada jerawat. Dia akan menyatakan lah, menyampaikan fakta. Yang pertama adalah maklumat produk. Ni maklumat produk. Jadi produk apa ni? Produk lah, produk kecantikan. Apa tujuan produk kecantikan ni? Dia ada apa? Dia ada vitamin, dia ada bahan. Untuk apa? Untuk memberi kepada kita maklumat. Jadi yang dikatakan maklumat ni adalah produk yang memberi maklumat yang terperinci
kepada pengguna iaitu bahan-bahan yang terdapat dalam produk tersebut. Okey nah. Jadi barulah kita tahu, oh yang ni ada bahan ni sesuai dengan yang ini. Jadi kalau kita tengok perkara yang kedua, memperkenalkan ciri-ciri keistimewaan produk dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jadi fakta ni apa yang dia nak terangkan dalam fakta? Fakta disampaikan berkaitan fungsi yang memerlukan bantuan teknologi ataupun bantuan teknologi dari segi penggunaan dan pengendalian produk. Okey, yang seterusnya, okey, dalam bentuk demo, demonstrasi. Jadi apa yang dikatakan demo ni, itu menunjukkan kelebihan cara mengendalikan produk dalam keadaan yang sebenar. Ni kita buat demo. Jadi kalau kita sebut demo, menunjukkan dia kena terangkan kepada kita kelebihan dan cara mengendalikan produk dalam keadaan sebenar. Yang kedua, kaedah iklan ini disampaikan melalui rakaman yang ditayangkan di media massa ataupun secara langsung di hadapan pengguna. Kalau kita tengok demonstrasi ni, selalunya dia nak tunjuk bagaimana kita nak guna tempat nak buang kulit buah-buahan. Kita nak guna blender, kita nak buat air buah. Kalau kita pergi kat pasar raya, dia buat demo lah. Jadi di sini saya nak tunjuk kamu demo ni Okay. Tangisi, simple parking also Canada. My grandmother can talk better than you lah. Oh, you. Oh, hey, cannot pass. Who make parking spots this small? This is impossible. Okey, kamu faham Kita tengok di sini. 2-3 biji kereta dapat mempengaruhi. Kalau kita tengok X50 sebab apa dia laris? Sebab dia boleh parking sendiri. Mula-mula kita tengok tu Mercedes. Depan Mercedes kita tengok Toyota. Dan yang ketiga sebab apa pengguna beli X50. Sebab X50 ni bila kita tekan arahan untuk dia nak parking, tak perlu tekan minyak, pedal minyak dan tak perlu pegang steering. Cuma kamu ada duduk dalam kereta saja. Dia akan bergerak menggunakan sensor. Jadi dia akan mempengaruhi kita. Itu digunakan iklan. Iklan ni dapat mempengaruhi pengguna. Itu adalah iklan yang terbaik. Baik, kita tengok dalam bentuk visual ni, itu pembandingan. Ni banding. Kalau kita tengok iklan ni, dia nak mempengaruhi. Adalah jenama kat sini. Dalam jenama ni dia kata di sini lebih pekat. 6 kali ganda daripada di sini. Ni 3 botol. Kalau 6 kali ganda dia kena letak 6 botol. Maksudnya 6 botol bersamaan dengan 1 botol yang ini. Dia pakai 1 sudu saja untuk washing machine. Tapi harga dia 1 kilo RM20. Tapi dia guna 1 sudu. Tapi kalau kita tengok sabun biasa 2.1 kilo harga dia RM19.90. 2 kilo. Tapi kena masuk dalam washing machine 1 pot ataupun 1 cawan. Jadi cepat habislah pembaziran berlaku di sini. Jadi yang ni lebih baik. Ini maksudnya pembandingan. Kita nak tengok di sini mana lebih baik. Yang dikatakan pembandingan membandingkan kelebihan dan kekuatan antara dua jenis produk. Produk yang sama kefungsiannya tapi jenama saja berbeza dan kandungan kepekatan dia berbeza ataupun produk yang ada dalam pasaran. Nak buat iklan kena bagi tahu produk orang tak baik lah. Saya nak jual buku, saya kata buku saya yang paling baik. Buku pembekalan tak berapa baik. Pembekalan bila sebut nama Cikgu Syukri, dia pun takut. Itu persaingan yang kita belajar tadi, yang saya kata tadi. Filma. Bila dia tahu kata saya menulis buku, dia cukup takut dengan buku saya. Sebab saya ni adalah penulis buku. Lepas tu saya adalah panel lembaga peperiksaan. Mantan lah. Jadi orang lain, dia tak ada kelebihan.
dia bukan penulis buku teks dan dia bukan panel bersama dengan lembaga peperiksaan. Jadi orang akan beli buku saya lah. Saya akan bagi tahu macam tu lah pada buku saya. Berdasarkan kualiti, masa, reka bentuk, rasa dan fungsi perbandingan dengan produk lain. Jadi apa yang kita buat di sini adalah berkualiti. Kita tak ambil dari segi masa, reka bentuk tak ada, kita tak kira, kita nak tengok fungsi dia. Mana lebih baik, lebih bersih. Okey, kita tengok yang dikatakan iklan dalam bentuk visual, di mana yang disebut sebagai kiasan ataupun ibarat. Okey, kita tengok di sini kiasan ataupun ibarat. Yang ni kalau kita tengok ni saya letak ubat gigi arang. Ubat gigi arang ni keistimewaannya putih. Kalau dulu gigi kita ni kuning, guna yang ni putih. Memang betul. Yang ni kiasan ataupun ibarat. Maksudnya yang hitam akan jadi putih. Kamu kalau nak bagi gigi putih, kamu ambil itu sekam padi. Kamu bakar sekam padi, cuci gigi kamu. Memang putih kan? Itu memang putih. Yang ni kiasan. Tengok macam gigi Dracula. Gigi Dracula. Rambut dia pun corang macam Dracula kot muka pun. Jadi iklan jenis ini menggunakan kiasan atau ibarat. Bertujuan untuk menegaskan kelebihan yang akan diperolehi pengguna sekiranya menggunakan produk mereka. Ada lagi ya macam-macam lah. Iklan ini boleh mempengaruhi pengguna secara psikologi. Kamu pun kata betul kau ni. Ada ubat gigi arang ni. Ada lah. Saya pun kata ada lah. Oh, hitam. Ini dikatakan kiasan ataupun ibarat. Maksudnya hitam lawannya putih. Yang ni kuning. Tak maulah. Hitam lawannya putih. Baik, yang keenam, kenyataan memerangsang. Ni pun satu iklan juga. Kita tengok iklan ni, Breeze. Saya pakai sabun Daya, Breeze, lagi satu Fab. Itu jenama saya. Cuma saya nak tengok harga. Saya senang ya, saya tengok harga. Adalah Zip, ekonomi, saya tak pakai lah. Daya ataupun Breeze, 2.1 kilo, harga dia RM19.90. Itu beza dia. RM12 dengan. Baik, yang dikatakan memerangsang ni adalah iklan ini menggunakan kenyataan merangsang supaya pelanggan berfikir dan tertarik dengan produk. Oh, tumpah tu dia main. Putih. Memanglah. Kadang-kadang dalam kita tengok TV tu, dia bubuh brief. Lepas tu dia tuang dawat pen. Dia kata keluar. Tipu ya, tak keluar. Tapi kita tak ada dah pilihan. Kita beli jugalah brief. Mempengaruhi orang. Orang tu siapa dia? Kita lah pengguna. Okay, semua orang faham. Baik, kita pergi yang ni contohlah kan. Memujuk pengguna membeli produk. Bagus ni 3 kali ganda ni. Dia punya kebaikan. Baik, yang ni bentuk visual yang kita nak terangkan berkenaan dengan yang dikatakan gambar pegun ni. Maksud dia kita nak beli peti sejuk. Saya nak beli peti sejuk, saya tengok gambar kat sini dekat Lazada, saya tengok gambar kat Shopee, banyak ruang. Sonok, kita beli ya. Maksud dia memfokuskan kepada pengguna pada bahagian tertentu produk. Ni tempat tak, ni tak, ni tak, ni tempat tak buah, tak ikan tak mana? Ikan carilah. Ni tak ikan. Banyak, bila banyak besar, bila besar harga tinggilah. Tak apa kita beli harga tinggi sebab banyak boleh masuk. Yang ni kalau ada 2 gambar ni, kamu nak beli peti sejuk yang mana? Kalau kamu ada duit, kamu ambil yang ni lah. Kan tak ada duit, dia ambil yang ni. Sebab dia tak ada duit, dia tak buat stok banyak. Kalau saya ada duit, saya nak buat stok banyak. Itu beza dia. Jadi hanya iklan saja boleh mempengaruhi saya membeli yang ini. Itu kebaikan iklan. Yang ni brand jenama sama. Yang ni katalah yang ni Samsung. Yang ni pun Samsung. Tapi saya beli yang ni sebab keperluan. Saya dah perlulah sebab saya ada duit. Baik, kita tengok di sini memaparkan. Dia dipaparkan dalam media cetak. Nyatakan jenis. Yang ni saya nak bagi latihan kepada kamu. Nyatakan kalau kamu boleh jawab yang ni, maksudnya kamu fahamlah jenis-jenis iklan tadi. Kalau kita tengok di sini, dia nampak di sini kita nak letakkan kaedah apa ni? Kulit cerah, lembut dan lembab. Siapa nak jawab? Kenyataan merangsang. Ini bukan memerangsang. Cuba tengok, dia memberi maklumat. Maklumat dia apa dia? Cerah, lembut. Jadi kita kata maklumat produk. Maksudnya dia memberi maklumat. Okey. Yang kata memerangsang nanti dulu kita tengok di sini. Okey, yang kedua, ni maklumat produk. Okey, yang ni apa dia pula? Yang ni adalah menyampai maklumat. Maklumat dia kata apa? Untuk darah tinggi, kencing manis, stroke dan sebagainya. Ni produk apa tak boleh cerita lah kan. Kita cuma nak bagi tahu. Nanti kalau saya cerita kat sini produk, pakat beli produk ni, tiba-tiba makan-makan tak baik pun darah tinggi, tak baik pun kencing manis, tak baik pun stroke. Jadi kamu marah kat saya. Baik, yang ni semua orang boleh jawab. Kita tengok sekejap. Ni kaedah apa? Pak Zana nak jawab? Apa dia Pak Zana? Demonstrasi.
Hospitality, legendary, let us show you the way. Okay. 1, 2, 3, jump. Ooh, let's go. We're on this together, so let's start the show. 'Cause we're birds of a feather. If we go with the flow and take care of each other, then we're bound to know everything's better when we fly together. Everything's better when we fly together. Let's review the main aviation safety conventions as are mentioned at the start of each flight. It's tempting to not focus, 'cause let's face it, you've heard this all before. This perhaps you've noticed this is not your average briefing. Alright, so put your stuff away. Ladies and gentlemen, if you haven't already done so, please stow your carry-on luggage underneath the seat in front of you or in an overhead compartment. Turn your phone off. All electronic devices should now be turned off and stowed away, as they may interfere with the aircraft's navigational system. Tina, no smoking! All our precious and 1990s, we were still like doing 90s. You can run, for this time. 1, 2, 3, 4, fasten your seatbelt. 1, 2, 3, 4, fasten your seatbelt. Marina Malaya in the house. Here we go, here we go, here we go. It's really not the typical seatbelts are mystical, but since we're being careful, let's recap. Insert the metal tip into the buckle, pull on the loose and it tighten the strap. If you want to take it off, lift up the thingamabob. I think it's called a flap. If the seatbelt sign is on. Keep it on, keep it on. If the seatbelt sign is off. Keep it on, keep it on. Weather changes quickly, turbulence is bumpy, so please for your safety. Keep it on, keep it on. If I cover you, and if you cover me, we'll take care of each other in any kind of weather. Everything's better when we fight together. Ladies and gentlemen, the air pressure in this cabin is always being monitored, which brings us to number 5. Put it on yourself before you put it on someone else. If there's a drop in cabin pressure, an oxygen mask will automatically appear in front of you. To start the flow of oxygen, pull the mask towards you. Place it firmly over your nose and mouth, secure the elastic band behind your head, and breathe normally. Please note that oxygen is flowing through the mask even if the bag does not inflate. And remember, if you are traveling with a child who needs your assistance, Put it on yourself before you put it on someone else. hating all passengers. Number 6. If required, life vests can be found here. Tear the pouch and remove the vest. Only inflate the life vest at the exit before leaving the aircraft by pulling the red tab. We also have life vests for infants. Slip the vest on past the straps round your waist. If you pull this cord, the vest will inflate. Blow into the mouthpiece for more inflation. The lighter whistle will attract attention. Here we are at number 7. Here we are at number 7. Here's your brake position lesson. Here's your brake position lesson. Lean like this, follow my lead. Hands on top, nuts on your feet. Number 8 is plan your exit. It might be behind your seat. Please take a moment now to familiarize yourself with the exits in this aircraft. When instructed to evacuate, follow these lights. If you have to use an evacuation slide, remove your heels as they may damage the slide. Leave all your belongings, move quickly to the nearest exit, and jump on the slide. In the event of an emergency, be sure to follow your cabin crew's instructions at all times. Brace yourself! Plan your exit! Are you ready? Ladies and gentlemen, we have come to the end of our safety demonstration. As the safety features on this aircraft may differ from other types of aircraft, we ask that you all review the safety information card located in the seat pocket in front of you. Once again, welcome aboard Malaysia Airlines, and we hope you enjoy our Malaysian hospitality.
Please remember to put your seats upright, stow your tray tables, and keep your window shades up before takeoff and landing. As we come through the cabin for our final safety checks, join us as we count down for takeoff. 1, 2, 3, jump! Step away! Turn your phone on! No smoking! Fasten your seatbelt! Put it on yourself before you put it on someone else. Find your life vest in your seat. Brace yourself and plan your exit. That's it. Okay, let's go! Iklan demo ni adalah satu iklan yang terbaik lah. Yang pertama, di mana dia nak letakkan? Kalau kamu pergi ke KFC, tempat yang cashier tu duduk, dia ada satu skrin kan, dia tunjuk macam mana. Itu adalah satu demonstrasi. Jika kita pergi ke Eco, kedai ECO, dekat cashier dia ada satu TV tu, kamu tengok macam mana dia buat demo. Tentang penggunaan. Saya nak tunjuk kamu, nak bagi kamu faham. Tentang MAS tadi, kita ni tak pernah naik kapal terbang, tapi bila kita pergi hantar rakan-rakan ataupun saudara-saudara kita kat airport, dia akan tayangkan dekat skrin yang terdapat dalam tempat menunggu pelanggan-pelanggan ataupun customer. Jadi kita pun perhatilah, saya pun buat pilihan. Bila saya nak pergi mana-mana, saya nak naik mas ke, saya nak naik apa ni, yang warna merah tu, apa punya? Warna merah Fazana apa dia, kapal terbang merah tu? Asia. Wazana ni tak nyaut pun. Ya, kita ada dua syarikat penerbangan, satu Asia, satu MAS. Saya tak naik Asia sebab dia tak bagi makan, nak makan kena beli sendiri. Tapi MAS dia bagi makan. Saya pernah naik bahagian kelas A, executive, business class. Rupanya business class ni lagi sempoi, lagi smart. Maksudnya satu seat satu orang. Macam kita naik bas lah, bas satu seat satu orang tu. Lepas tu makan, kalau kita nak pergi, saya nak pergi ke Jepun dulu, saya naik bahagian kelas A tu, business class, boleh makan 10 kali kalau tak malu. Maksudnya habis makan minta, habis makan minta. Tapi tambang dia mahal lah, 3 kali ganda. Kalau kita naik ekonomi 1,000, tapi kalau kita naik yang ni 3,000. Tu beza dia. Jadi iklan yang kita tengok tadi, demo ni dapat mempengaruhi kita lah. Kalau kita pergi di pasar raya, dia orang tunjuk macam mana cara nak buat potong sayur dan sebagainya. Kita tak mau beli, tetapi terbeli juga. Baru ni saya pergi di mana kemarin malam. Malam saya pergi di, lupa dah. Malam pergi pun dah lupa dah. Satu shopping kompleks tu dia tunjuk tentang penggunaan periuk. Macam go shop lah. Tapi oleh kerana saya banyak dah koli yang tanpa guna minyak tu. Jadi saya tak belilah, tapi kalau saya tak ada, harus saya beli. Dia macam tu, sebab dia gunakan demo. Okey, yang ni apa dia ni? Iklan jenis apa? Kaedah apa ni? Bila ada lebih daripada satu, maksud dia? Pembandingan. Okey, bila lebih daripada satu, dia adalah pembandingan. Okey, yang ni apa dia? Jenis apa ni? Kiasan atau ibarat. Kiasan atau ibarat. Okey, saya nak terang, nak terjemahkan. Okey, saya terjemah ni dulu. Jadi pembandingan ni, kalau kita tengok handphone ni, dia ada banyak produk. Jadi kita nak tengoklah produk mana yang terbaik. Bukan kita nak tengok pembandingan tadi saya tunjuk tadi dia ada kuasa 6 kali ganda. Tapi yang ni kita nak tengok pembandingan dia mana jenis yang paling baik. Saya tak masuklah gambar yang terbaik. Gambar yang terbaik baru ni Samsung. Dia buat yang boleh buka tutup macam gambar yang saya bubuh minggu lepas tu. Okey nah? Sebab tak ada gambar tu. Okey, yang ini adalah kiasan ataupun ibarat. Dia nak terangkan petron. Ni petron ni. Guna minyak petron ni, kita bawa seolah-olah macam kita memandu di kayangan. Tapi pakailah bahan api apa pun sama ya. Tapi pasal oleh kerana ada iklan yang boleh memerangsangkan saya, sekarang saya pakai petron. Memang saya pakai petron. Nak kata jimat tak lah. Tapi sebab apa? Sebab iklan. Saya tak pakai petron lah. Saya pakai petron. Okey? Bukan saya nak suruh kamu pakai petron. Saya yang pakai petron. Pasal apa? Sebab apa saya pakai petron? Sebab saya dipengaruhi oleh iklan. Okey, yang seterusnya, yang ni jenis apa? Ada nak jawab? Tak ada. Tak ada nak tulis. Fazana, yang lain pun kita dah buat dah. Maklumat produk, fakta, demo, yang tak ambil yang ni. Apa dia? Kenyataan merangsang. Kenyataan merangsang. Maksud dia kopi. Minum kopi ni, kau.
Sebab tu dia tulis KAWWWW. Memerantangkan. Kita pun belilah kopi. Okey, last kali kita tengok satu lagi. Ini apa dia? Gambar pegun. Gambar pegun. Jadi dia nak cerita yang ni tudung salji. Dulu kita pakai tudung salji, tapi saya tengok gambar ni, saya tengok dalam Go Shop. Saya pun sebelum nak ngajar kamu, saya tengok habis Go Shop. Rupanya Go Shop ada jual tudung salji, tapi bukan tudung salji yang kita guna. Dia buat layer bertingkat-tingkat sesuai dengan saiz pinggan. Jadi habis makan susun di sini. Oh, simpan macam ni ya. Sebab apa? Yang ni terbaik sebab habuk tak masuk, lalat lagi tak masuk. Dua perkara tu lah kita nak makanan sentiasa bersih. Jadi nama dia tudung salji. 5 satu hidangan kita. Satu goreng, ikan goreng, satu yang berkuah, satu sayur, 2 lagi kita tengoklah apa dia. Nasi tak payahlah, nasi duduk dalam tu. Sambal, ulam kita letak di sini. Jadi kalau siapa-siapa nak makan, kamu Fauzana ke Sazuan ke, dia balik sekolah lewat, dia akan buka sendirilah. Okey nah. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung kepada media periklanan. Jadi kita nak sambung minggu depan. Jadi ada apa nak tanya berkenaan dengan 2 perkara yang kita sentuh di sini, iaitu peranan reka bentuk dan juga mengenal pasti kaedah reka bentuk. 2 perkara ni nanti kita akan buat produk kamu. Saya akan monitor kamu macam mana kita nak buat periklanan supaya kamu memudahkan kamu maklumat-maklumat apa yang kita nak kena masuk. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin pada petang ini, dan saya ucap ribuan terima kasih sekali lagi kepada pelajar-pelajar yang paling setia bersama pembengkelan Cikgu Syukri ya. Jadi saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Ya baik. Cikgu. Ya sama. Terima kasih Priya. Okey, Fauzana, terima kasih. Okey. Baik, ini adalah surat khabar Kosmo, ada Star, Metro, Utusan, Berita, Sinar, Nayan Sempau, Berita Harian dan sebagainya. Jadi setiap jenis majalah yang berada di pasaran mempunyai kumpulan sasaran dia tertentu. Selalunya majalah ni dijual di kedai-kedai surat khabar lah. Katalog ni adalah lembaran yang mengandungi maklumat secara terperinci dan diedarkan kepada ejen syarikat oleh ejen syarikat untuk mengeluarkan produk dan disimpan oleh pengguna. Ni billboard. Semua pernah tengok. Lori mana? Lori siapa? Lori tengoklah pengeluar apa di sini. Ini pengeluar roti.